Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita masih lagi dalam bab 5. Kita akan masuk kepada tajuk gabungan transformasi. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk kepada tajuk gabungan transformasi, cikgu suka untuk mengajak kamu, kita ulang kaji sedikit. Kita ulang kaji berkenaan dengan tajuk-tajuk yang ada di dalam transformasi, iaitu translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Jadi untuk hari ini kita tengok dulu translasi dan pantulan. Okey, tengok lebih detail lagi lah. Sebenarnya yang ni sudah kamu belajar ya. Jadi cikgu hanya buat ulang kaji sahaja. Okey, seterusnya gabungan transformasi. Kalau dulu tahun sebelum ni kita panggil gabungan penjelmaan, tapi untuk kamu ni kita panggil gabungan transformasi. Transformasi ni samalah dengan penjelmaan. Okey, gabungan ni kita boleh gabung antara dua saja ya. Yang sukatan ke SSM kamu, kita dua saja gabung, sama ada translasi pantulan ataupun translasi putaran ataupun translasi pembesaran ataupun pantulan pembesaran, mana-mana sahaja antara dua ni. Jadi nak tak nak kamu kena faham keempat-empat ni, keempat-empat penjelmaan ni ataupun keempat-empat transformasi ni. Translasi ni macam mana dia? Pantulan ni macam mana? Putaran ni macam mana? Pembesaran ni macam mana? Kalau kamu sudah ingat, kalau kamu sudah faham sebelum ini, yes, kamu boleh jawab. Tetapi kalau kamu masih lagi was-was, kamu masih lagi ragu-ragu, kamu tidak dapat jawab. Jadi kita tengok secara detail lagi lah. Okey, pertama sekali kita akan tengok tajuk translasi. Apakah yang dikatakan dengan translasi? Okey, translasi ni maksudnya adalah pergerakan. Macam kita lah. Bila kita bergerak, selangkah kita bergerak, adakah kita berubah? Okey, bila bergerak lagi dua langkah, adakah berubah? Okey, tidak kan? Maknanya bila kita bergerak selangkah, kita masih lagi kita. Kita tidak jadi Ultraman. Bila bergerak satu langkah lagi, kita jadi Batman. Tidak. Maknanya kita masih lagi diri kita dalam bentuk yang sama. Pergerakan translasi ini maksudnya daripada kiri ke kanan. Daripada dia bergerak kiri kanan ataupun atas dan bawah. Apa maksud dia ni? Okey, dia kiri dan kanan, atas dan bawah ini sebenarnya berkait rapat dengan paksi. Nanti saya tunjuk kejap lagi ya. Nanti saya tunjuk sekejap lagi. Dan translasi ini bila dia bergerak dengan keadaan bentuk asal tidak berubah, macam tadilah, macam saya sebut tadi, bila kita melangkah satu langkah, masih lagi kita, masih lagi sama. Maknanya bentuk kita tidak berubah. Bentuk kita tidak berubah. Kita tidak bertukar menjadi Ultraman, kita tidak bertukar menjadi Batman. Kita masih lagi kita. Maknanya masih lagi dalam bentuk asal bila bergerak. Okey, pergerakan kiri dan kanan ini sebenarnya bergantung kepada paksi. Bergantung kepada paksi X dan paksi Y. Di paksi X, jumpa perhatikan di paksi X di sini. Di paksi X ini sebenarnya kita mewakili dua bahagian. Jika kamu perhatikan di sini paksi X, kita ada dua bahagian. Yang mana bahagian yang pertama ini, dia putus di sini. Dia berputus daripada kosong di sini ke arah kanan. Dan di sini adalah ke arah kiri. Apabila nilainya negatif, dia akan bergerak ke kiri. Dan apabila nilainya positif, dia akan bergerak ke kanan. Apa dia maksud dia? Maksud dia di sini, okey, daripada kosong di sini, kalau nilainya negatif, dia akan bergerak ke kiri. Kalau nilainya positif, dia akan bergerak ke kanan. Contohnya positif 3. Okey, jadi dia bergerak ke kanan. Kalau negatif 5, dia akan bergerak ke kiri. Okey, nanti untuk lebih jelas lagi, don't worry, cikgu akan terangkan satu persatu. Dan pada paksi Y ini juga sama. Kita mewakili dua bahagian. Bahagian atas dan bawah. Atas ini adalah untuk nombor yang positif. Tak kisahlah nombor apa pun. Nombor 9 ke, 10 ke. Yang positif, kalau 10 positif, maknanya dia ke atas 10. Ke atas adalah 10 kali. Kalau nilainya negatif, contohnya negatif 6. Maksudnya ke bawah 6 kali. Okey, translasi ini kita boleh tulis dia dengan keadaan, okey, kurungan begini. Kurungan, buka dan tutup kurungan. Kemudian kita ada nilai di atas dan nilai di bawah. Dia tiada per. Untuk translasi dia tiada per. Ini bukan pecahan.
Dia tiada per. Dia tiada per. Kalau yang ada per itu pecahan. Kalau translasi dia tiada pecahan. Dia tiada tanda per. Okey, nilai di atas ini adalah mewakili nilai X. Nilai di atas ini adalah mewakili nilai X. Dan nilai di bawah ini adalah mewakili nilai Y. Makanya yang X ini dia akan bergerak sama ada kiri ataupun kanan. Dan yang Y ini dia akan bergerak sama ada atas dan bawah. Okey, jika kita perhatikan di sini, nilai X di sini adalah 2. 2 di sini adalah positif. Kalau positif, dia akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak 2 kotak ke kanan. Kenapa ke kanan? Sebab nilainya adalah positif. Manakala nilai yang di bawah ini, tengok yang di bawah ini. Yang di bawah ini adalah mewakili kepada nilai Y. Kalau kita perhatikan nilai Y di sini adalah negatif. Kalau negatif maksudnya apa? Dia ke bawah 3 kali. 3 kotak ke bawah. Itu maksudnya. Yang nilai di atas ini adalah nilai X. Kita tengoklah yang X. X ada kiri dan kanan. Okey. Dan yang di bawah ini adalah Y. Y apa? Atas dan bawah. Okey, untuk lebih jelas lagi kita tengok contoh. Ingat ya. Translasi ini bentuk dia. Nilai di atas dia nilai di bawah. Nilai di atas adalah nilai X. Dan yang di bawah adalah nilai Y. Kita tengok contoh di sini. Negatif 9 dan 1. Okey, X. Okey, X di sini mewakili. Okey, nilai X di sini. X di sini adalah negatif. Kalau negatif maksudnya apa? Jika kamu tidak ingat, kamu boleh buat paksi. Kamu boleh buat paksi X dan paksi Y. Kalau paksi X kita ada bahagian kanan dan kiri. Maknanya di sini kita akan bergerak ke 9 kotak ke kiri. Kita akan bergerak ke kiri 9 kotak. Kenapa ke kiri? Sebab nilai yang ini adalah nilai X. Okey, kenapa ke kiri? Sebab nilai di sini adalah negatif. Okey, kemudian 1. 1 ini mewakili kita tengok nilai paksi Y. Dia positif ataupun negatif? Dia positif. Makanya dia 1 kali ke atas. 1 kotak ke atas. Okey, kita tengok contoh lagi. 8, 0. Okey, 8 ini mewakili nilai X dan kosong ini ataupun 0 ini ataupun sifar ini mewakili nilai Y. Makanya kita tahu di sini X, makanya X kita ada kiri dan kanan. Maknanya bila dia positif dia akan ke kanan. Dan Y dia mewakili atas dan bawah. Okey, kalau nilai kosong maksudnya dia tidak bergerak. Tiada pergerakan. Dia tetap sahaja. Okey, seterusnya kita tengok contoh lagi. 7 dan 5. 7 dan negatif 5. Sama juga 7 ini mewakili nilai X. Nilai X kita ada 2 saja, kiri ataupun kanan. Bila mana dia positif maknanya dia ke kanan. 7 kotak ke kanan. Sama juga dengan negatif 5 di sini. Negatif 5 ini mewakili nilai Y. Bila nilai Y maksudnya dia ke bawah. Mewakili nilai Y. Y ini atas dan bawah. Bila dia negatif dia akan ke bawah. Sama juga dengan contoh yang di sini. Contoh satu lagi adalah 04. 0 ini yang di atas mewakili nilai X. Dan yang 4 ini mewakili nilai Y. Okey, 0 maksudnya tiada pergerakan. 4 maksudnya 4 kotak ke atas. Kenapa ke atas? Sebab dia mewakili nilai Y. Kenapa dia ke atas? Sebab dia positif. Okey, kita tengok. Untuk lebih jelas lagi, kita tengok contoh. Okey, macam mana kita mau buat pergerakan. Pergerakan kita sekarang adalah 2, negatif 3. Kita tahu 2, negatif 3 kita akan bergerak. Nilai di sini adalah nilai X. Yang di atas ini adalah X. Dan yang di bawah ini adalah Y. Okey, jadi macam mana kita mau bergerak? Kalau X ingat kiri ataupun kanan. Kalau dia positif maknanya dia ke kanan. Okey. Jadi yang ni kita tahu kanan. Dan yang ini Y ini negatif 3 atas dan bawah. Dia negatif maksudnya dia ke bawah. Jadi kita tahu titik kita akan bergerak 2 kali ke kanan dan 3 kali ke bawah. Macam mana dia akan bergerak? Okey. Dia akan bergerak, cuba tengok koordinat P.
1, 2. Okey, dia akan bergerak 2 kali. 2 kali ke kanan. Okey, tengok pergerakan mengikut kotak ya, mengikut kotak, mengikut saiz kotak. Okey, kemudian dia bergerak ke kiri. Ke bawah. Untuk paksi Y, dia akan bergerak ke bawah. Ikut bilangan kotak. Berapa? 3 kali. 1, 2 dan 3. Okey, itulah. Bila translasi ini dia mesti mengikut bilangan kotak. Dia tidak boleh suka-suka kamu nak langkau. Mesti ikut saiz kotak dia. Okey, jadi kita dapatlah koordinat selepas berlaku translasi adalah -1, -2. Okey, kita tengok soalan seterusnya, contoh seterusnya. Contoh seterusnya adalah translasi 45. Maksudnya translasi 45 ni sama juga. Yang di atas adalah nilai X dan yang di bawah adalah nilai Y. Kalau nilai X pergerakan hanyalah ke kiri ataupun kanan. Bila mana dia positif maknanya dia ke kanan. Dan ke kanan. Dan Y dia atas dan bawah. Kalau dia positif maknanya dia akan ke atas. Apa maksud dia? Dia akan bergerak 4 kali ke kanan. 4 kali ke kanan dan 5 kali ke atas. Okey, macam mana pergerakan dia? Okey, dia akan bergerak 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kali ke kanan. Kemudian apa dia? Dia akan bergerak naik ke atas sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. Okey, naik. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Bila dapat, okey, di sinilah kita punya titik selepas berlakunya penjelmaan. Jadi koordinat kita adalah 2, 4. Okey, itu sahaja translasi. Translasi ni dia bergerak sahaja. Dia bergerak sahaja. Okey, seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh sekarang ini yang tadi dalam bentuk koordinat. Satu saja. Okey, sekarang ini translasi tetapi dalam bentuk, dia bagi bentuk. Bentuk apa? Segitiga. Kita mau gerakkan segitiga ini. Kita mau gerakkan segitiga ini dengan translasi -42. Jadi macam mana kita mau gerakkan? Okey, cuba perhatikan. Pada bentuk ini kita ada 3 titik. Okey, iaitu titik A, B dan C. Okey, bila berlaku translasi, bila berlaku pergerakan, ke semua titik ini mesti bergerak. Kalau di atas ni bergerak -42, yang ni pun mesti bergerak -42. Dan yang di sini juga mesti bergerak -42, translasi -42. Jadi sebelum tu kita kena faham, -42 ni apa maksud dia? Sama juga Yang di atas ini adalah nilai X dan yang di bawah ini adalah nilai Y. X di sini negatif bermaksud dia akan bergerak 4 kali ke kiri dan 2 kali ke atas. Okey, jadi bila mana ke semua titik bergerak, kita mau tengoklah. Jadi macam mana dia akan bergerak. Okey. Kita akan bergerak -4. Okey, dia akan bergerak -4 ke kiri. 1, 2, 3 dan 4. Maknanya ke semua titik ini bergerak. 1, 2, 3, 4. Dan di sini juga titik B ni, kita tengok kursi dia. Berapa titik dia? 1, 2, 3, 4. Dia bergerak 4 kotak juga. Dan C ini 1, 2, 3 dan 4. Sama. Dia bergerak ke semua titik ni. Ketiga-tiga titik ni akan bergerak 4 kali ke kiri. Sebab apa? Sebab dia kata -4 di sini. Kemudian nilai Y dia adalah 2. Okey, maknanya dia akan bergerak ke atas 2 kali. 1, 2. Maknanya ke semua titik ini dia bergerak. Dapatlah dia punya bentuk translasi selepas berlakunya. Dia punya imej selepas berlakunya translasi -42. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Bentuk ya. Contoh bentuk. Okey, sekarang kita ada 5 titik. 5 titik. Translasi kita adalah 5 -3. 5 -3, kita kena faham. Setiap kali translasi ni kamu kena ingat. Yang di atas adalah nilai X dan yang di bawah adalah nilai Y. Yang mana tidak ingat, kamu cubalah. Baca alfabet ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I. X duluan ke Y duluan? Mesti X dulu kan? Jadi X di atas, kemudian barulah Y. Jadi X di sini dia positif. Kalau positif dia akan pergi ke kanan.
Berapa kali? 5 kali. Dan Y di sini adalah negatif. Kalau Y maknanya dia ke bawah. Ingatlah paksi Y. Kalau kamu tak ingat, kamu lukis sekejap paksi X dan paksi Y, kamu akan faham. Kamu akan nampak di situ. Okey, kalau dia negatif 3, maknanya dia akan bergerak 3 kali ke kiri. Jadi macam mana berlakunya 3 kali ke bawah ya? Jadi macam mana kita berlakunya pergerakan? Kita tengok bergerak ke kanan 5 kali. 1, 2, 3, 4 dan 5. Maksudnya di sini ke semua titik. Okey, A dia bergerak 5 kali. B juga bergerak 5 kali ke kanan. D juga bergerak 5 kali dan E, C juga bergerak ke 5 kali. Semua titik ini bergerak 5 kali ke kanan. Okey, selepas itu dia akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak ke bawah 3 kali. 1, 2 dan 3. Okey. Ini dia. Bila mana mana ke semua titik ni mesti bergerak serentak. Dapatlah kita punya titik. Inilah image dia selepas berlakunya translasi. Okey, itu sahaja ya. Itu sahaja berkenaan dengan translasi. Mudah saja. Bila ingat translasi, ingatlah bas transnational trans maknanya trans ini adalah maksud dia adalah pergerakan. Bila bergerak, bentuk asal dia tidak berubah, sama saja bentuk dia. Dia bergerak ke mana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke atas ke bentuk dia tetap sama. Dia bergerak ke mana? Kiri, kanan, atas dan bawah sahaja. Itu sahaja. Itu adalah translasi. Jadi kita mahu tengok sikit lagi berkenaan dengan pantulan. Pantulan ni sebenarnya senang saja. Cumanya sedikit keliruan lah daripada kamu. Jadi cikgu mahu jelaskan lah. Jelaskan. Jadi kita tengok secara detail lagi. Pantulan ni maksudnya adalah cermin. Macam mana bentuk cermin ya? Okey. Pantulan ni kalau kamu tengok sahaja cermin, mesti kamu ingat pantulan. Bila ingat pantulan, mesti ingat cermin. Okey, cermin ni sebenarnya bentuknya adalah garis lurus. Kamu kena tengok dengan mata hati ya. Sebenarnya dia bentuk dia adalah garis lurus. Yang nampak bentuk segi empat, bentuk bintang, bentuk bulat. Cermin kamu dia bilik kamu bentuk bulat. Sebenarnya kita bukan tengok begitu. Kita bukan lihat begitu cermin. Sebenarnya cermin ni bentuk dia garis lurus. Bila ingat pantulan mesti ingat cermin. Bila ingat cermin mesti bentuk cermin adalah garis lurus. Jadi garis lurus ini berada di mana? Berada di tengah-tengah antara objek dan image. Dia berada di tengah-tengah objek dan image. Apa maksud berada di tengah-tengah? Maksudnya jarak objek dan jarak image dengan cermin. Ni cermin di tengah-tengah. Jarak dia di sini dengan di sini sama. Kalau di sini 2, di sini juga 2. Maksudnya dia sama jarak lah antara cermin objek dan cermin image. Jadi seterusnya, pantulan ini juga, image apabila berlaku pantulan, image dia akan jadi terbalik ataupun saling bertentangan. Macam kamu lah. Kamu tengok cermin, kamu berada di hadapan cermin, kamu nampak apa? Kamu nampak diri kamu, muka kamu kan. Kalau kamu tengok di cermin muka kamu, maknanya kamu nampak muka balik. Itu maksudnya saling bertentangan. Mata bertentangan dengan mata, hidung bertentangan dengan hidung di cermin kamu lah. Kalau kamu tengok di cermin, maknanya saling bertentangan. Dan bentuk tidak berubah. Bila mana kamu tengok dekat cermin, kamu nampaklah diri kamu. Kamu tak nampak orang lain. Kalau kamu tengok diri kamu, tiba-tiba keluar Aira Fazira. Lainlah tu. Bukan cermin lah tu. Itu benda lain sudah tu. Kalau kamu tengok diri kamu dekat cermin, kamu nampak Airul Aziz. Itu bukan sudah tu. Itu orang lain sudah tu. Ada masalah lah dekat cermin kamu. Ataupun kamu nampak Shah Rukh Khan dekat cermin kamu. Itu masalah lah tu. Masalah cepat-cepatlah kamu cek. Jadi apa maksud saling bertentangan? Ini kita tengok. Contohnya cikgu ada bentuk segitiga. Segitiga image ni. Ini objek cikgu. Jika berlaku pantulan, dia akan terbalik. Maknanya kamu balikkan, kamu balikkan kamu punya bentuk tu.
Dia akan balik macam ni. Terbalikkan dia. Kamu pusing kamu punya bentuk, dia akan jadi macam ni. Dia akan saling bertentangan seperti ini. Okey. Dan sama juga bila berlaku dekat ni cermin, dia mesti jarak dia sama dengan cermin. Bentuk. Ni menghadap ni. Ni saling menghadap ni. Kalau di sini muka, sini pun muka. Kalau di sini mata kamu, situ pun mata. Kalau di sini hidung, yang ni pun hidung. Maknanya dia sama. Saling bertentangan. Jadi untuk jelas lagi kita tengok. Contohnya, cermin sekarang ini dia berada dalam keadaan sengit ataupun miring. Okey. Sama juga apabila dia miring, objek kita akan miring juga. Dia akan terbalik dan saling menghadap, dia akan miring juga. Kalau miringlah juga dia punya objek dan image. Saling bertentangan. Kalau di sini muka, sini pun muka. Sama juga kalau dia miring begini. Dia miring begini, ni objek. Jadi image dia juga akan miring. Dia akan saling menghadap. Saling menghadap. Kemudian jarak dia dengan cermin mesti sama. Kalau di sini 2, sini pun 2. Kalau di situ 3, sini pun 3. Itu maksudnya pantulan. Ingat ya, pantulan mesti ada garis lurus. Berada di mana? Di tengah-tengah antara objek dan image. Kemudian objek dan image dia saling terbalik ataupun saling menghadap. Dia menghadap. Dan saling bertentangan. Bertentangan ataupun terbalik lah. Dan dia bentuk asalnya tidak berubah. Kalau dia bentuk macam ni, samalah juga image dia. Bentuk asal dia, dia tidak akan menjadi Shahrukh Khan, dia tidak akan menjadi Salman Khan. Dia tetap dia. Aku tetap aku. Itu maksudnya pantulan. Jadi seterusnya, kita tengok contoh. Okey, contoh 1. Nyatakan image bagi titik P, pantulan pada X negatif 1. Okey, dia kata pantulan pada X negatif 1. Maksudnya apa di sini? Maksudnya dia kata pantulan pada X negatif 1. Kamu kena ingat, bila sebut pantulan, kita ada cermin. Cermin kita berada di mana? Berada pada X negatif 1. Bila dia kata X negatif 1, kamu tengoklah paksi X. Cari negatif 1. Mana negatif 1? Okey, di sini negatif 1. Betul tak? Jadi pada paksi X, biasanya kita akan buat begini. Tanda begini, betul? Ni pada paksi X. Kita akan buat begini. Dan pada paksi Y, kita buat begini. Tanda begini, betul? Saya tak buatlah daripada saya punya lukisan ni. Okey. Jadi apabila soalan dia bagi tahu kamu X negatif 1, apa perlu kamu buat? Kamu cari saja X negatif 1. Dan apa perlu kamu buat? Kamu hanya perlu panjangkan garis ni. Garis ni kamu panjangkan. Yang saya tanda ni sengit sikit. Jadi kita panjangkan garis ni. Garis saja panjang-panjang. Cari saja X negatif 1 tadi. Okey, kita panjangkan. Inilah maksud dia. Kalau soalan tu dia bagi tahu kamu Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Contoh garis. Dia kata cermin pantulan berada di Y sama dengan 2. Tengok paksi Y, cari Y. Y kamu begini, betul tak? Jadi cermin kamu macam mana? Cermin kamu beginilah. Kasih panjang saja garis. Mesti lurus ya. Mesti lurus. Okey. Seterusnya. Jadi kita sudah ada cermin. Kita sudah ada garis lurus. Kemudian kita tengok titik P dengan cermin ini berapa kotak. Okey, 1, 2. Berada 2 kotak. Apabila di sini 2 kotak. Okey, selepas yang ni, selepas cermin dia juga mesti 2 kotak. Jadi dapatlah kita punya image. Image kita di mana? Image kita, koordinat image kita adalah 1, 1. Okey, ini contoh yang pertama. Kita cuba tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nyatakan image bagi titik P, pantulan pada Y sama dengan 2. Macam saya cakap tadi lah. Bila dia kata Y, makanya tengok paksi Y. Dia kata 2, cari 2. Okey, pertama dia kata Y. Tengok paksi Y. Kemudian dia kata 2. Tengok 2. Okey, bila paksi Y, garis kita begini, betul tak? Jadi bila dia kata pantulan berada pada
Pantulan berada pada Y sama dengan 2. Maksudnya garis lurus berada pada Y sama dengan 2. Tengok Y, cari 2, kemudian panjangkan garis pada 2. Panjangkan saja yang di sini tadi ni. Yang di sini tadi ni, apa yang kita perlu buat? Kita panjangkan sahaja. Dapatlah garis dia. Apa nama garis ni? Garis ni namanya Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Okey, seterusnya kita sudah dapat garis Y sama dengan 2. Kita kiralah kita punya jarak dengan cermin. Berapa jarak dengan cermin? 1. Jadi apabila di situ 1, yang di atas dia juga mesti 1. Jadi koordinatnya di mana? Koordinatnya di situ. Jadi apakah dia punya koordinat? Nama koordinat dia X. Nilai X di sini. Ingat ya, koordinat ini adalah XY. X, Y. Okey. X-nya adalah 3, Y-nya juga adalah 3. Tengok ke bawah ni, X-nya 3, Y-nya juga adalah 3. Jadi koordinat dia adalah negatif 3, 3. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh 3. Nyatakan imej. Ni imej. Imej bagi titik M. Yang ni titik M. Pantulan pada Y sama dengan X. Apa maksud pantulan Y sama dengan X? Okey. Sekarang yang tadi X sama dengan negatif 1 kan? X negatif 2. Y sama dengan 2. Sekarang soalan dia kata Y sama dengan X. Apa maksud Y sama dengan X? Maksudnya adalah kalau Y 1, sama lah. Sama. Maksudnya sama. Kalau Y di sini 1, X juga 1. Kalau Y 2, X juga 2. Kalau Y 3, X juga 3. Cuba kita masukkan dalam koordinat. Dia kata Y1. Y1 ni paksi Y. Ni Y1, X juga 1. Jadi kita nampak koordinat kita di sini. Kemudian Y2, X2. Y2, X2. Koordinat kita di sini. Kamu kena pandai baca koordinat. Y3 ni paksi Y, 3 di sini, X3. Okey. Sama juga. Kalau Y negatif 1, X dia negatif 1. Itu maksud dia. Jadi bila kita sambungkan ke semua titik ini, kita akan dapat ini garis. Inilah cermin kita. Cermin kita berada di sini. Kamu kena faham. Apabila kamu kena faham yang ni basic. Y sama dengan X. Apabila soalan bagi tahu Y sama dengan X, yes, garisnya di mana? Di tengah-tengah. Kamu kena faham dan kamu kena tahu. Jadi di sini macam mana kita mau jawab soalan ini? Kita tahu. Kita mau cari imej. Imej bagi M. Kita tahu jarak dia mesti sama. Kita perkiralah macam ni. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Okey, jadi imej dia di mana? 1, 2, 3, 4. Okey, kita perkira macam ni. Betul tak? Ingat ya, cara begini adalah salah. Salah. Apabila kedudukan cermin ni, kedudukan cermin kamu sekarang ini adalah miring ataupun sengit. Apabila dia miring, apabila dia cerong, cara kita untuk menentukan dia di tengah, bukan begini. Cara dia macam mana? Cara dia untuk tentukan ni, kita gunakan pembaris. Ambil pembaris kamu, letak di betul-betul ni kamu punya garisan kan? Kamu kena pastikan kamu punya pembaris tu, cuba perhatikan pembaris di sini. Mesti menyentuh garis lurus ni. Bila menyentuh garis lurus ni, di tengah-tengah makanya dia akan membentuk garis 90 darjah. Itu baru betul. Ataupun garis serenjang. Mesti ber-90 darjah di sini. Mesti guna pembaris apabila cermin kamu sengit macam ni. Ataupun cermin kamu miring macam ni. Mesti guna pembaris. Dan di sini, untuk menentukan dia 90 darjah, kita ambil pembaris. Okey. Pembaris yang look sinar lah, maknanya nampak garis ni. Ni mesti menyentuh garis ni. Menyentuh semua garis ni. Kemudian kamu garis lah. Cuba kamu tengok di sini. Di sini berapa kotak?
Kemudian barulah kamu kira. Kalau di atas tu mesti bersudut 90 darjah dan tegak garis tersebut. Okey, kalau di sini 2 kotak, 1, 2, di bawah juga mesti 2 kotak. Jadi dapatlah imej kita. Berapakah koordinat imej kita? Koordinat imej kita adalah 2, negatif 2. Itu maksudnya. Kalau garis miring, kamu kena hati-hati ya, kena guna pembaris. Kalau garis dia tegak ataupun garis tidur, okey, itu tak ada masalah lah. Okey, itu garis yang biasa kamu boleh buat. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini, dia dalam bentuk. Okey, yang tadi dalam bentuk koordinat saja. Ini bentuk. Kalau bentuk ini macam mana? Sama juga ya. Sekarang ni contoh 4. Lukiskan imej bagi objek K. Pantulan pada X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1 sama juga. Garis berada pada X sama dengan 1. Tengok pada paksi X, cari 1. Okey, 1 berada di sini kan? 1 berada di sini. Jadi apa yang perlu kita buat? 1 berada di sini. Okey, garis kita tanda macam ni kan pada paksi X. Apa yang perlu kita buat, kita panjangkan saja garis ni. Bila kita panjangkan garis ni pada 1, kita akan dapat seperti ini. Pada 1 ni kita garis panjang macam ni. Okey, cuba kamu perhatikan pada objek K ini kita ada 4 koordinat. Makanya kita akan pantulkan ke 4 koordinat ini. Okey, koordinat yang pertama, kalau di sini 1 kotak, di sini juga 1 kotak, dapatlah koordinat yang pertama. Koordinat yang kedua, kalau di sini 2 kotak, yang di sini pun 2 kotak. Yang ketiga, kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir, 1, 2, 3, 4, di sini juga 1, 2, 3, 4. Jadi bila kita dapat ke 4 koordinat ini, kita bentukkan bentuk dia. Dapatlah kita imej. Imej selepas berlakunya pantulan. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh 5. Lukiskan imej bagi objek B pantulan pada Y sama dengan X. Sama juga. Y sama dengan X tadi sudah cikgu jelaskan. Garisnya di sini. Ingat tengok, sekarang ini garis kita adalah miring. Kalau kita kira begini, kita punya imej selepas berlakunya pantulan, ini salah. Bila miring macam ni, kita kena pastikan garis kita ataupun kita punya pantulan mesti bersudut 90 darjah. Mesti bersudut tegak 90 darjah atau bersudut tegak lah. Maknanya kena guna pembaris lah. Bila kita guna pembaris, kena pastikan yang ni. Guna pembaris yang liksina. Garis ni menyentuh pada garisan yang sudah kamu buat Y sama dengan X ni, barulah dia betul-betul menunjukkan 90 darjah. Jadi kita kira lah. Yang di sini berapa kotak? Kalau yang di sini 1 kotak, yang di bawah dia juga mesti 1 kotak. Okey. Kalau kita tengok yang di sini, 1, 2, di sini juga mesti 2 kotak. Dapat 2 titik. Okey, seterusnya. Yang di sini, dengan yang sini berapa kotak? Dengan cermin, 2 kotak. Jadi di sini juga 2 kotak. Titik atas dia ni, berapa kotak? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang di bawah juga 1, 2, 3. Okey, dapat titik di sini. Seterusnya. Yang di sini, 1, 2. Jadi di bawah dia juga 1, 2. Objek dia 1, 2, 3. Jadi di imej dia juga adalah 1, 2, 3. Okey, bila kita dapat ke semua titik ni, kita lukislah kita punya bentuk. Dapatlah kita punya bentuk. Selepas berlakunya pantulan. Okey, seterusnya kita tengok seterusnya contoh yang terakhir. Pantulan pada Y sama dengan negatif X. Pantulan pada Y negatif X. Y negatif X ni macam mana? Garisnya adalah, maksudnya Y negatif X ni, Y sama dengan negatif X. Okey, maksudnya adalah, kalau Y dia adalah 1, X-nya adalah negatif 1. Kalau Y-nya adalah 2, Y-nya adalah 2,
X-nya adalah negatif 2. Kalau Y-nya 3, X-nya adalah negatif 3. Maaf je, cikgu hilang cikgu punya pensel. Jadi cuba kita tengok. 1 negatif 1. Y1, X negatif 1. Jadi koordinatnya di sini. Y2, X2, Y negatif 2. Okey. X negatif 1, Y1. Di sini dia. Y2, X negatif 2. Di sini dia. Okey. Y3, X negatif 3 di sini. Okey, jadi kita sambungkan ke semua titik ni. Dia akan membentuk garisnya begini. Ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Kalau Y sama dengan X, dia begini. Dia begini. Dia terbaliklah macam tadi. Yang tadi kita lukis Y sama dengan X. Yang ni Y sama dengan negatif X. Dia macam ni. Jadi macam mana kita mau lukis kita punya pantulan. Sama juga bila kamu buat begini, salah ya. Bila garisnya miring, kita guna pembaris. Kalau di sini satu kotak, atas pun satu kotak. Kalau di sini 2 kotak, yang di atas pun 2 kotak. Sama juga, satu kotak, 2 kotak. Selepas cermin, yang kedua juga lepas 2 kotak. Seterusnya, 1, 2, 3. Yang di atas juga 1, 2, 3. Okey. Selepas dapat ke-5 titik ini. Okey. Selepas dapat ke-5 titik ini, kita boleh lukis. Okey. Dapatlah kita punya image selepas berlakunya pantulan. Okey, untuk putaran kita masuk kepada video satu lagi ya. Okey, habis sudah untuk kita ulang kaji bagi translasi dan pantulan. Cikgu harap kamu fahamlah, kamu faham dengan jelas apakah itu translasi dan apakah itu pantulan. Kamu memang kena betul-betul faham baru kamu boleh jawab gabungan nanti ya. Jadi itu sahaja setakat hari ini. Sekian, terima kasih.